Okay, hari ni saya akan jawab bab 14. Okay, so tajuk bab 14, tajuknya sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Okay, so awak tengok tajuk dia adalah sokongan dan pergerakan. So apa yang memberi kita sokongan untuk bergerak adalah kita punya sistem rangka kita. Okay, sistem rangka yang memberi kita sokongan untuk bergerak. So kita akan belajar tentang tulang lah. Kita tengok 14.1, jenis rangka. Okay, ataupun in Englishnya skeleton, type of skeleton. Okay, so jenis rangka ada tiga, rangka luar, rangka dalam dan rangka hydrostatic. Okay, so kalau bahasa Inggerisnya, rangka luar exoskeleton, rangka dalam endoskeleton dan rangka hydrostatic skeleton. Okay, so rangka luar ni macam mana? Okey, rangka luar didapati pada serangga dan juga ketam. Okey, serangga dan ketam untuk melindungi organ badan serta membolehkan haiwan ini bergerak. So kita tengok contoh haiwan yang mempunyai rangka luar. Okey, so contohnya adalah serangga seperti belalang. Bukan belalang je tau. So dia serangga lah. Apa lagi contoh serangga? Lipas ke. Dia ada rangka luar. Dia tak ada tulang macam kita. Okay, kalau awak ambil belalang, kalau awak buka badan belalang tu dia ada tak tulang macam kita? Tak ada. So dia hanya ada rangka luar. Kulit luar dia ni dipanggil rangka luar. So kulit luar dia ni yang memberi dia sokongan untuk bergerak. Okay, contoh lain macam ketam. Okay, ketam. Ketam ni rangka luar dia tu, kulit luar dia yang keras tu macam cangkerang. So itulah yang dipanggil rangka luar. Okey? Rangka luar. So kalau biasa makan ketam tak? Kalau makan ketam, kalau buka badan dia tak ada tulang kat dalam badan dia, ada isi je. Isi yang awak boleh makan tu. Okey, so kalau awak makan ketam, dalamnya dia tak ada tulang macam manusia. Dia tak ada tulang yang keras. So rangka dia, kulit dia yang keras, cangkerang tu dipanggil rangka luar. Itulah yang memberi dia support untuk bergerak. Contoh lain adalah scorpion ni. Scorpion pun dia ada kulit yang keras. Kulit luar yang keras tu dipanggil rangka luar. Rangka hydrostatic. So hydro bermaksud air. Okay. So haiwan yang mempunyai rangka hydrostatic seperti cacing tanah. Okay, cacing tanah. So kalau tengok badan cacing tanah ni dia lembut. So dia dalam badan ni of course lah tak ada tulang macam kita. Dalam badan dia dipenuhi dengan cecair. So cecair itulah yang memberi dia support kepada badan dia. Okay, so cecair itu dipanggil rangka hydrostatic. Contoh lain seperti jellyfish. Jellyfish kan kalau pernah pegang jellyfish kan kalau pegang kan dia lembut je. So dalam badan dia penuh dengan cecair. Cecair itu dipanggil rangka hydrostatic. Okay, dia tak ada tulang macam manusia lah. Seterusnya rangka dalam. Okay, rangka dalam ni adalah tulang. Okay, rangka dalam dia memberi bentuk badan, menyokong tisu badan yang lembut dan melindungi organ dalaman. Okay, contohnya macam manusia. Okay, so tulang kita ni dipanggil rangka dalam lah. Okay, contoh lain ada banyak sebenarnya haiwan yang mempunyai rangka dalam. Contohnya macam kuda ke ayam. Lagi ayam kan kalau makan ayam kan ada tulang kat dalam tu. Okay, so tulang ayam tu dipanggil rangka dalam lah. Okay, lagi apa? Kambing, kucing, semuanya ada rangka dalam. Rangka dalam adalah tulang. So rangka dalam kita ni dia memberi perlindungan kepada organ dalam. Contohnya tengkorak. Okay, tengkorak dia memberi perlindungan. Dia akan protect kita punya otak. Dia akan protect our brain, skull. Okay, dan kita punya tulang rusuk ni, dalam tulang rusuk kita ada jantung, ada lung, ada pebaru, okay, ada heart. So rib cage ni adalah tulang rusuk. Okay, tulang rusuk ni bahasa Inggerisnya rib cage. Okay, rib cage tu dia akan protect our heart and our lung. Tulang rusuk akan melindungi jantung dan juga pebaru. Okay.
So itu saja untuk 14.1 ada sistem otot rangka manusia. So dalam ni kita akan belajar tentang otot dan juga rangka. So kita fokus kepada rangka dulu. Okay, rangka terbahagi kepada dua, rangka paksi dan juga rangka appendage ataupun dalam bahasa Inggeris ni rangka paksi ni axial, skeleton dan rangka appendage dalam bahasa Inggerisnya appendicular, skeleton. Okey. So yang mana satu rangka paksi dan mana satu rangka appendage? Okey, rangka paksi kalau dalam gambar ni dia warnakan warna hijau. Okey, yang dia warnakan warna hijau ni semuanya adalah rangka paksi. So rangka paksi terdiri daripada tengkorak, sangkar rusuk dan turus vertebra. Okey. Terdiri daripada skull, dan juga yang ni bahasa Inggerisnya vertebral column. Okey. So tiga ni adalah rangka paksi. Kalau awak tengok dia menegak. Yang menegak ni semuanya adalah rangka paksi, axial skeleton, tengkorak, sangkar rusuk dan turus vertebra. Okey, turus vertebra ni sebenarnya kita punya tulang belakang. Okey, backbone. Okey, tulang belakang kita dipanggil turus vertebra. Seterusnya rangka appendage. Rangka appendage ni yang satu kita warna biru. Rangka appendage pula yang dalam gambar ni dikalakan warna coklat. Semuanya rangka appendage. So terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang lengan, lengkungan pelvis dan lagi satu tulang kaki. Okey. Yang saya warnakan biru tu semuanya adalah rangka appendage. Okey. Dan kita tengok satu-satu. Okay. Yang sangkar rusuk ni dia terbahagi kepada dua, sternum dan juga tulang rusuk. Okey, kalau dalam gambar ni macam tak jelas, saya tunjuk gambar yang lain. Okey. Okay. Sternum yang mana satu, saya warnakan warna biru. Okay, sternum yang tengah-tengah ni. Sternum tengah-tengah ni. Okey, saya label kat sini, itu sternum. Okey, tulang rusuk saya warnakan warna hijau. Okey, yang melengkung ni semuanya adalah tulang rusuk. Okey, so you have no choice lah, you kena memang hafal semua nama-nama tulang ni. Okey, yang saya warnakan hijau tu tulang rusuk. Okey, so gabungan sternum dengan tulang rusuk ni kita panggil sangkar rusuk ataupun ribcage. Okey, so tulang belakang yang mana satu? Tulang belakang yang mana satu? Turus vertebra yang mana satu? Saya padam balik. Saya warnakan hijau. Okay, sebab hijau macam terang sikit. So, turus vertebra daripada bawah tengkorak yang saya warnakan hijau ni sampailah bawah. Okey, itu turus vertebra. Okey, turus vertebra ni tulang belakang. Okey, turus vertebra ataupun vertebral column. Okey, kita punya tulang belakang daripada atas sampai bawah. Yang saya warnakan hijau tu. So nanti kita akan belajar lebih detail tentang tulang belakang saja. Okey. Next. Tengok lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral ni sebenarnya dekat bahagian bahu. Okey, dekat bahagian bahu ada clavicle dan juga scapula. Clavicle, okay, saya tunjuk gambar yang ni lah lebih jelas sikit. Okey, clavicle yang ini. Okey, clavicle ni adalah awak punya collarbone. Okey, collarbone. Kalau awak boleh sentuh sebenarnya kalau daripada luar. Okey, itu clavicle. Okey, tulang bahu awak boleh rasa kan dekat bahagian atas dada awak tu ada collarbone. Scapula yang mana satu? Scapula yang ini, yang bentuk macam segitiga tu. Okey, tu scapula. Okey, so gabungan scapula dengan clavicle ni kita panggil
lengkungan pectoral. Okey. Dua-dua ni, clavicle dengan scapula ni kita panggil lengkungan pectoral ataupun pectoral girdle bahasa Inggerisnya. Okey. Next, lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pelvis. Pelvis sebenarnya di bahagian punggung. Okey, pelvis. P for punggung. Kalau nak ingatlah, P pelvis, P for punggung. So itu bahagian tulang punggung. So lengkungan pelvis pula dia terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga, ilium, pubis dengan ischium. Okey, ilium dekat bahagian atas ni. Okey, ilium dekat bahagian atas ada dua, kiri dan kanan. Pubis dekat bahagian sini, ischium kat bawah ni, dua. So memang awak kena ingatlah nama-nama tulang. Seterusnya, kita tengok pula tulang kaki. Tulang kaki, tulang peha, femur. Okey, tulang peha kita panggil femur. Ini peha lah. Okey. Lepas tu lutut, tulang lutut kita panggil patella. Lepas tu dekat betis, tibia dekat depan, fibula dekat belakang. Okey. Seterusnya tarsus. Tarsus ni apa? Tarsus ni tulang pergelangan kaki. Okey, pergelangan kaki panggil tarsus. Metatarsus dekat tapak kaki. Tarsus pergelangan kaki, metatarsus tapak kaki, phalanx, phalanx ni jari kaki, tulang jari kaki. Okey, boleh? Boleh tak girl? Ada lagi tak? Anybody home? Boleh. Bagi tak keseorangan kan? Okey. Kalau kaki tarsus, metatarsus, phalanx. Okey, awak jangan tertukar kaki dengan tangan tau. Kalau tangan tarsus, metatarsus. Kalau kaki tarsus, metatarsus. Jangan tertukar. Next, kita tengok tulang lengan. Okey, dekat bahagian atas tu humerus, tangan ulna, radius dekat depan, ulna dekat belakang, carpus ni tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Okey, metacarpus tapak tangan. Dia sama macam kaki tadi. Tapak kaki tu. Tapak tangan. Okey, kalau phalanx jari tangan. Okey. So yang awak jangan tukar ini tadi lah, carpus dengan metacarpus. Kalau kaki tarsus. Okey, tu je lah. Okey. So nama, okay, yang ni dah settle, nama-nama tulang. So awak tak ada pilihan lah, memang awak kena ingat. Tak apa, awak kena take time lah untuk ingat semua nama-nama tulang ni. So next, kita tengok turus vertebra manusia. Okay, turus vertebra ataupun vertebral column. Okay, yang ni dia lebih banyak lagi. Okay, so yang ni awak punya tulang belakang awak ni dia ada banyak size dan banyak shape. Okay, different shape and different size. Okay, so kita tengok satu-satu. Yang paling atas sekali vertebra cervix. Okay, yang paling atas sekali adalah vertebra cervix. Dia di bawah tengkorak. Okay, below your skull. Below your skull ada vertebra cervix. Vertebra tu adalah tulang lah, tapi dalam bio kita tak panggil tulang, kita panggil vertebra. Okay, tulang cervix. Tapi dalam exam jangan awak tulis tulang, tulis vertebra. Okay, so di bawah tengkorak ada tulang vertebra cervix. Okay, so ada berapa vertebra cervix ni? Ada 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tulang. Okay, so saya warnakan warna hijau. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 tulang cervix. Okay, lepas tu daripada 7 ni, nombor 1 tulang yang pertama dia ada nama yang lebih spesifik, iaitu vertebra atlas. Yang pertama nama dia vertebra atlas. Yang kedua namanya vertebra axis.
Okey, yang nombor 1 dengan nombor 2 je dia ada nama yang lebih spesifik. Yang lain tu kita panggil vertebra cervix. Okey? Ingat kalau nombor 1, tulang nombor 1 di bawah tengkorak kita panggil vertebra atlas. Yang nombor 2 kita panggil vertebra axis. Okey? Tapi dia still vertebra cervix, cuma dia ada nama yang lebih spesifik. Okey, so boleh So vertebra cervix ada 7. Awak kena ingat bilangan tu. Cervix ada 7, awak kena ingat bilangan dia. Okay, next. Bawah vertebra cervix ada vertebra thorax. So vertebra thorax ada berapa? Ada 12. Okay, awak tengok dia label 1, 2, 3 sampai 12. Okay, saya warnakan hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so ada 12 vertebra thorax atau bahasa Inggerisnya thoracic vertebrae. Okay, then bawah vertebra thorax ada vertebra lumbar. Vertebra lumbar ada berapa? Ada 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vertebra lumbar. Bawah vertebra lumbar ada sacrum. Okay, sacrum tu sebenarnya pronounce bahasa Inggeris. Sacrum sebenarnya apa? Okay, sacrum adalah sebenarnya dia dia meloading sekejap. Okay, sacrum adalah 5 vertebra yang bercantum. Okay, sacrum dia sebenarnya dia ada 5. Tapi kita tak nampak 5 tu sebab dia dah bercantum. Okay, ni sacrum. Okay, sacrum sebenarnya dia okay, saya warnakan. Dia sebenarnya ada 5 tulang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita tak nampak 5 tu sebab dia dah bercantum. Okay, dan bercantum membentuk segitiga. Okay, segitiga lah ni. Okay, ni segitiga. Next, bawah vertebra sacrum ada vertebra caudal. Okay, vertebra caudal ni pun sama. Dia sebenarnya terdiri daripada 4 vertebra yang bercantum. Okey, kalau awak tengok kat sini, 4 tulang yang bercantum bersama untuk membentuk struktur segitiga yang meruncing pada satu hujung. Ni. Okey, ni. Ni vertebra caudal. Vertebra caudal ni sebenarnya terdiri daripada 4 tulang, 4 vertebra yang bercantum. Tapi kita tak nampak. Tak nampak 4 tulang tu sebab dia dah bercantum. Okay, so yang hujung sekali ni panggil caudal. So dia membentuk segitiga. So kalau awak tengok gabungan sacrum dengan caudal ni dia membentuk tulang segitiga. Okay? Boleh Okay, so kalau dia punya summary adalah yang ini. Okay, so awak memang kena ingat dia punya bilangan cervical. Cervical vertebrae ada 7. Okay, cervical ni apa tadi bahasa Melayu dia? Vertebra cervix. Okay, bawah vertebra cervix ada vertebra thorax, thoracic ada 12. Okay, bawah vertebra thorax ada lumbar, ada 5. Bawah vertebra lumbar ada sacrum, ada 5 tapi dia bercantum, fuse. Okay, dia bercantum, kita tak nampak lah dia terbahagi sebab dia dah bercantum. Bawah sekali caudal. Okay, yang ni so ikut buku teks awak lah. Kalau ikut buku teks awak, caudal terdiri daripada 4 tulang yang bercantum, fuse. Okay, boleh Okay, so ini pandangan daripada tepi dan belakang tulang. Okay, yang ni pandangan daripada tepi. Okay, next kita tengok setiap satu. Okay, ni pandangan daripada atas. Okay, pandangan tulang thorax daripada atas. Ini vertebra thorax. Okay. So sangat penting untuk awak kenal yang mana satu vertebra thorax, yang mana satu vertebra cervix, yang mana satu vertebra lumbar. Awak kena kenal sebab selalunya dalam soalan objektif, dia bagi gambar. Dia bagi gambar tulang. Lepas tu dia akan tanya, ni gambar tulang apa? Okay, so sebab tu awak kena tahu bezakan yang mana satu vertebra thorax, lumbar dengan cervix.
Okey, dalam objektif dia bagi gambar dan dia tanya ni tulang apa. So awak kena tahu bezakan. Okey. Kita tengok pandangan tulang daripada atas. Okey. Yang pertama kita tengok cuaran spina. Okey, cuaran spina. Okey, yang menegak ke atas ni cuaran spina. Okey, tapi sebenarnya dia bukan menegak ke atas. Tapi sebab ni pandangan daripada atas, kita nampak dia menegak ke atas. Sebenarnya kalau pandangan daripada tepi, yang ini, dia menegak ke bawah. Okey, ini bahasa Inggeris, spinous process. Dalam bahasa Melayunya, cuaran spina. Okey, bahasa Melayu dia adalah cuaran spina. So kalau awak tengok, tulang tu daripada tepi, dia ke bawah. Okey, dia bukannya mencacak ke atas, dia mencacak ke bawah macam gambar ni. Okey. Ni. Ni yang gambar ni, yang gambar yang mencacak ke bawah itulah cuaran spina. Okey, spinous process. Okey, dia mencacak ke bawah. Tibia belakang. Gitu. Tak ingat. Okey, saya tengok balik. Cuaran spina. Okey, cuaran spina dia mencacak ke bawah tapi ni pandangan daripada atas, dia nampak mencacak ke atas. Alamak, hang pula. Okey. Tu cuaran spina Next, cuaran melintang. Okey, so cuaran melintang ada dua, kiri dan kanan. Okey, yang ni. Okey. Yang ini. Yang mencacak ni. Yang mencacak tu cuaran melintang. Ada dua, kiri dan kanan. Itu cuaran melintang. Okey. So kalau pandangan daripada tepi, cuaran melintang ni yang ni. Okey, ni cuaran melintang. Transverse process ni bahasa Inggeris. Okey, cuaran melintang. Okey, ni pandangan daripada tepi. Yang ni cuaran melintang. Okey, transverse process tu cuaran melintang. Okey, seterusnya kita tengok yang berlubang tu apa. Yang berlubang dekat tengah ni, yang okey, tak nampak Sekejap saya padam balik Okey, so yang berlubang ni salur saraf. Okey, salur saraf tu kalau awak tengok dia berlubang dekat tengah-tengah tu. Kenapa dia berlubang? Sebab salur saraf adalah saluran untuk saraf tunjang. Okey, ataupun spinal cord. Kita tengok gambar kat sini lah lebih nampak. Okey. So ni kan sekejap saya padam yang lain supaya awak tak confuse. Okey. Ni kan ada lubang kan. Yang warna kuning ni, yang warna kuning tu saraf tunjang, spinal cord. Okey. So saraf tunjang tu dia duduk dalam salur saraf. Okey, yang berlubang ni yang kat tengah ni. Okey. So yang warna kuning tu adalah spinal cord kan. Saya dah cerita sebelum ni dalam tulang belakang kita, ada saraf tunjang kan. So kalau accident ke apa nanti boleh lumpuh. Saya dah cerita sebelum ni. Okay, so dalam salur saraf kita adalah saluran. Okay, ni adalah salur saraf ataupun bahasa Inggerisnya neural canal. Okay, so lubang dekat tengah ni untuk salur saraf. Salur saraf apa? Saraf tunjang, spinal cord. Okay, boleh faham tak? Girl, setakat ni boleh faham? Girl, Assalamualaikum. Ada orang ke tak? Boleh, cik. Boleh. Ada orang semua. Nak datang beraya ni. Boleh faham tak? Salur saraf tu salur untuk saraf tunjang, boleh? Boleh. Okay. Okay, so yang ni lah. Salur saraf ni untuk saluran saraf tunjang. Okay. Next, saya terang yang ni dulu. Okay, dia label dekat cuaran melintang, dia tulis muka sendi untuk persendian dengan tulang rusuk. Okay, yang ni adalah cuaran melintang. Okay, so cuaran melintang ni sebenarnya dia ada bersendi dengan tulang rusuk, bermakna okay, cuaran melintang ni dia akan bersambung
dengan tulang rusuk. Okey. Persendian tu maksudnya dia ada perlekatan dengan tulang rusuk. Yang ni. Cuaran melintang, dia akan bersendi dengan tulang rusuk. Dia akan ada persendian ni, maksud persendian ni macam pelekatan. Pelekatan ataupun attachment. Attachment. Okey, pelekatan ataupun attachment. Bermakna cuaran melintang ni dia akan attach to the rib cage. Faham tak? Yang ni gambar daripada belakang. Okey, gambar daripada belakang. Okey, yang ni tulang belakang kita kan. So yang saya warnakan hijau. Okey, yang saya warna hijau tu semua adalah cuaran melintang, transverse process. So dia bersambung dengan tulang rusuk. Tulang rusuk saya warna biru. Ni tulang rusuk. Maksudnya cuaran melintang tu dia attach ataupun dia melekat ataupun dia bersendi dengan tulang rusuk. Boleh faham? Okey, inilah. Okey, cuaran melintang dia ada persendian dengan tulang rusuk. So yelah, kalau saya ulang banyak kali saya takut awak tak faham. Kalau dah faham tu mesti dah bosan dengar saya ulang kan. Okey. Next. Yang ni pula. Ni macam complicated, berpeluh nak explain kat awak ni. Okay, next. Yang ni, muka sendi, yang ni bahagian ni. Okay, saya zoom in. Bahagian sini. Okay, so bahagian sini adalah muka sendi. Dia bersendi dengan vertebra dekat atas. Okay, apa maksud dia? Maksudnya yang ini dia melekat, dia ada attachment dengan vertebra yang dekat atas daripada dia. Contoh vertebra nombor 4 dia akan bersendi dengan vertebra nombor 3. Vertebra dekat atas daripada dia. Vertebra nombor 3 dia akan bersendi dengan vertebra nombor 2. Vertebra nombor 2 dia akan bersendi dengan vertebra nombor 1. So dia ada muka sendi untuk dia melekat, untuk dia attach dengan vertebra yang lain. Itu maksud dia. Dia ada muka sendi untuk dia attach ataupun dia bersendi dengan vertebra dekat atas daripada dia. Dia ada persendian dengan vertebra di atas. Okey, vertebra nombor 5 dia bersendi dengan vertebra nombor 4. Vertebra nombor 4 bersendi dengan vertebra nombor 3. Macam itulah. Lebih kurang. Okey. Seterusnya kita baca yang ni. Vertebra thorax. Ya. Vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Okey, so kalau awak tengok ciri-ciri dia, cuaran spina dia panjang. Okey, so yang ni penting sebab awak nak bezakan yang mana satu vertebra thorax, yang mana satu vertebra thorax dengan vertebra cervix, awak kena tengok ciri-ciri dia. Yang ni cuaran spina dia panjang. Okey, kalau vertebra thorax, cuaran spina dia panjang. Lagi cuaran spina dan cuaran melintang merupakan tempat perlekatan otot dan ligamen. Okey, spina dengan melintang tu dia attach ataupun dia bersendi dengan otot dan ligamen. Cuaran melintang mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Yang ni saya dah terangkan tadi. Cuaran melintang dia akan attach dengan tulang rusuk. Kecuali vertebra thorax yang ke-11 dengan 12. Okey. Yang 11 dengan 12 tu dia tak melekat dekat cuaran melintang, dia melekat dekat tempat lain. Okey, yang tu tak ada dalam silibus awak. Dia melekat dekat mana? Okey. Kita tengok pula vertebra lumbar. Vertebra lumbar pun dia ada cuaran spina sama. Dia ada cuaran spina, dia ada muka sendi, dia ada cuaran melintang. Dia sekejap tadi tinggal. Lagi satu dia ada centrum. Okey, centrum ni dekat bahagian mana? Centrum ni dekat sini. Okey, centrum ni dekat yang bulat ni. Okey, tu nama dia centrum. Okey, centrum yang tu Okey, tu nama dia centrum. Okey. Seterusnya, vertebra lumbar pun ada centrum. Dan juga ada salur saraf. Tapi awak nampak tak beza vertebra thorax dengan vertebra lumbar? Okey, so kita tengok apa beza dia. Kalau vertebra lumbar, vertebra terbesar dan terkuat. Okey, lumbar ni yang paling besar dan paling kuat. Mempunyai cuaran spina yang pendek. So kalau awak tengok,
Cuaran spina dia lagi pendek daripada vertebra thorax. Tu salah satu cara macam mana awak nak bezakan vertebra lamba dengan vertebra thorax. Cuaran spina dia pendek. Lepas tu mempunyai sentrum yang besar untuk menyokong berat bahagian bawah belakang badan. So kalau awak tengok beza dia, sentrum dia besar. Sentrum dia besar berbanding dengan vertebra thorax ni. Vertebra thorax dia ni kecil sikit sentrum dia. Okay, kalau vertebra lamba, sentrum dia besar. Itu lagi satu cara awak nak bezakan. So bila awak tengok gambar tu, kalau awak tengok sentrum dia besar, itu adalah vertebra lamba. Okay. So apa sebenarnya fungsi sentrum? Kenapa dia perlu besar? Sebab awak tengok. Okay. Sentrum tu yang mana satu? Kalau pandangan daripada tepi, sentrum adalah yang ini. Yang saya warnakan hijau. Yang saya warnakan hijau tu sentrum. Okay, yang saya warna hijaukan tu sentrum. Okay, so kalau vertebra lamba, sentrum dia besar. Kalau awak tengok gambar ni, sentrum makin bawah makin besar. Okay, saya daripada atas, sentrum kecil. Ni kecil, dia makin besar, makin besar, makin besar, sentrum makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. So sentrum dia makin bawah, dia makin besar. Kenapa? Sebab sentrum ni untuk support weight of the body. Okay, dia nak support weight of the body. Okay, dia nak menyokong berat badan bahagian belakang. Sebab ni kan tulang belakang. So tulang belakang dia nak support berat bahagian belakang badan. Okay, so sentrum dia kena besar lah. Okay, makin bawah dia kena makin besar sebab sentrum vertebra lamba dia nak support vertebra thorax, dia nak support berat vertebra cervix. Tapi kalau vertebra cervix, sentrum dia kecil je. Kenapa sentrum dia kecil? Sebab dia hanya support tengkorak. Dia hanya support berat tengkorak. So sentrum dia tak perlu besar sebab dia hanya nak support ataupun menyokong berat tengkorak saja. Okay, tapi vertebra thorax, sentrum dia kena lebih besar. Sebab apa? Sebab sentrum dia nak support ataupun sokong berat vertebra cervix dengan tengkorak. Okay, dan vertebra lamba, sentrum dia kena lagi besar. Sebab sentrum vertebra lamba ni nak support berat vertebra thorax, lagi dia nak support lagi berat vertebra cervix, dan lagi dia nak support berat tengkorak. So sentrum makin bawah dia kena lagi besar untuk support ataupun sokong berat badan. Sebab tu dia kata kat sini mempunyai saya ambil pen. Okay, mempunyai sentrum yang besar untuk support menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Sebab dia tulang belakang, so belakang, bawah. Kenapa bawah? Sebab lamba ni dekat bawah. Okay, so macam mana kita nak bezakan? Sebab tu dia kata vertebra ni terbesar dan terkuat. Dia nak support berat badan kita. Okay, so dekat ada vertebra atlas. Okay, vertebra atlas pula. So ingat lagi tak vertebra atlas tadi, vertebra yang nombor 1 dekat bawah tengkorak. Okay, dia yang nombor 1 dekat bawah tengkorak. Okay, ni vertebra atlas. Vertebra atlas adalah vertebra cervix yang pertama. Okay, yang pertama di bawah tengkorak. Okay, vertebra ini mempunyai salur saraf yang besar. So awak tengok dia punya lubang ni besar. Sebab saraf tunjang dekat bawah tengkorak dia besar. So salur saraf dia besar lah. Cuaran spina amat kecil. Ni cuaran spina dia. Cuaran spina dia macam nak tak nak je ada. Okay, kecil je. Cuaran spina kalau yang thorax tadi kan dia panjang kan.
Tapi yang ni cuaran spina dia kecil je. Tu salah satu cara awak nak bezakan dia dengan vertebra yang lain. Awak tengok cuaran spina dia tak ada. So ini adalah vertebra atlas. Dia ada tapi kecil. Dia ada sepasang foramen melintang tetapi tiada sentrum. So awak tengok dia tak ada sentrum dekat tengah ni. Dia kosong, dia tak ada sentrum. Itu lagi satu cara awak nak cam yang dia adalah vertebra atlas. Okey, dan dia ada sepasang foramen melintang. Foramen melintang ni yang mana pula banyaknya benda. Okey, foramen melintang yang berlubang ni. Okey, foramen melintang. Foramen, apa maksud foramen? Dia, kalau nak senang ingatnya, dia adalah lubang. Okey, dia foramen tu lubang. Foramen tu lubang lah. Okey, dia ada sepasang belah kiri dan juga belah kanan. Belah kanan ni pun kita panggil dia foramen melintang. Okey, boleh faham Okey, so lubang tu dipanggil foramen melintang. Vertebra ini bersendi dengan tengkorak. Sebab dia dekat bawah tengkorak, bermakna dia akan attach dengan tengkorak. Bersendi tu maksud dia attach dengan tengkorak. Sebab dia adalah vertebra yang pertama dekat bawah tengkorak. So of course lah dia bersendi dengan tengkorak. Next. Vertebra nombor 2 dekat bawah tengkorak adalah vertebra axis. Okay, vertebra axis. Vertebra axis ni, okay, kita baca kat sini. Sekejap, nak ambil pen lambat ni dulu. Okay, vertebra cervix yang kedua. Okay, axis ni yang kedua dekat bawah tengkorak. So ciri-ciri dia, cuaran spina dia besar. So awak tengoklah cuaran spina dia besar kan. So beza dia, ni cuaran spina dia, besar sangat cuaran spina dia. Okay, yang thorax tadi panjang, yang ni cuaran spina dia besar. Tu ciri-ciri lah tu yang awak boleh bezakan dengan yang lain. Okay, lagi cuaran melintang kecil dan ada sepasang foramen melintang. Okay, kita tengok. Cuaran melintang. Cuaran melintang yang ni. Jadi sepasang cuaran melintang ni dia mesti ada kiri dan kanan. Okay, ni pun nama dia cuaran melintang. So boleh bezakan. Cuaran melintang yang thorax dengan lamba tadi dia panjang. Tapi kalau cuaran melintang untuk vertebra axis ni dia pendek. So yang itulah cara macam mana awak nak cam. Okay, dan dia juga ada foramen melintang. Foramen melintang tu macam tadilah samalah saya cakap, dalam cuaran melintang tu dia ada lubang. Okay, kalau awak zoom in kan, dia ada lubang kan dekat dalam tu. Okay, so lubang tu macam saya cakap tadi, foramen ni, foramen tu maksudnya lubang. Okay, dalam cuaran melintang ada foramen melintang. Dalam cuaran melintang ada lubang, foramen melintang. Sama juga dengan yang ni. Ini cuaran melintang. Dalam cuaran melintang tu ada foramen melintang. Melintang. Okay. Tak ada ke nama lain nak bagi? Tak best langsung. Okay. Seterusnya dia ada cuaran odontoid. Benda lah banyak sangat nama ni. Okay, cuaran odontoid. Cuaran odontoid yang ni kat sini ni. Dia je ada cuaran odontoid, orang lain tak ada. Okay, so cuaran odontoid tu untuk apa? Cuaran odontoid yang bersendi dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Okay, baca balik. Cuaran odontoid bersendi ataupun melekat dengan attach dengan muka sendi salur saraf vertebra atlas. Okay, bermakna cuaran odontoid ni dia akan attach dengan salur saraf vertebra atlas. Okay, cuaran odontoid tadi dia akan attach dengan salur saraf. Ni salur saraf ni. Salur saraf vertebra atlas.
Okay, vertebra atlas. Dia, okay. Vertebra cervix mempunyai cuaran spina yang pendek. So spina dia pendek. Sentrum kecil, so awak tengok sentrum dia kecil. Lepas tu cuaran melintang dia lebar. Mana cuaran melintang? Cuaran melintang. Cuaran melintang dia lebar dan pendek. Lebar tetapi pendek. Serta sepasang foramen melintang. Dia pun ada foramen, dia ada lubang dekat cuaran melintang dia. Okay. So dah habis semua setiap satu, saya dah terangkan. So yang bawah ni adalah dah tuliskan kepada awak apa persamaan dan perbezaan antara semua vertebra tadi. Dia bagi beza vertebra cervix, vertebra thorax dan vertebra lumbar. So saya ni awak boleh baca sendirilah sebab tadi saya dah terangkan setiap satu. So beza dia, kalau cervix spina dia pendek. Kalau thorax cuaran spina dia panjang. Kalau yang ni pendek. So nanti yang awak baca sendiri dia punya perbezaan. Okay, penting sebab awak kena kenal semua jenis vertebra. Sendi. Okay, sendi. Sendi apa maksud sendi? Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Antara rawan dengan tulang. Okay, sendi ni kat mana? Okay, saya tunjuk gambar ni. Okay, ni gambar tengkorak. So sendi tu dekat mana? Sendi tu adalah pertemuan antara dua tulang. So sendi ni dekat sini ada, dekat tulang bahu ni ada sendi sebab dia pertemuan antara dua tulang. Yang ni tulang lengan dengan tulang tangan, tu pun sendi. Dekat sini pun sendi, dekat jari-jari pun ada sendi. Ni sendi, ni sendi. Sendi ada banyak. Yang ni sendi antara tulang punggung dengan tulang peha, ni pun sendi. Ni pun sendi dekat tulang lutut ni, tulang sebab dia bertemu antara tulang lutut dengan tulang betis. Ni pun sendi. So banyak sendi. Itu sendi. Itu maksud sendi Sendi tu bermaksud apabila dua tulang bertemu. Tulang peha dengan tulang lutut. Tulang peha dengan tulang lutut. Tulang peha dengan tulang betis bertemu kat sini. Itu sendi. Sendi. Okey. Lepas tu dia dah spesifikkan. Ada 3 jenis sendi. Sendi tak bergerak, sendi bergerak sikit, sendi bebas bergerak. Okey, kita tengok apa contoh sendi tidak bergerak. Contohnya sutur pada kranium di tengkorak. Okey. Okey. Ni macam tengkorak kita kan. Kalau tengkorak kita ni sebenarnya adalah gabungan tulang-tulang. Okey, so tulang depan bergabung dengan tulang belakang ni dekat sendi ni. Sendi ni panggil sutur. So bila dia bergabung atau bersendi, kalau tulang tengkorak dia tidak bergerak kan. Boleh ke awak punya tengkorak bergerak? Tak boleh kan, sebab tu dia dipanggil sendi tidak bergerak kan. Dengan tulang bawah dia pun, dia bercantum dekat sutur ni. Okey, so sutur ni adalah sendi yang tidak bergerak. Okey, seterusnya sendi bergerak sedikit. Sendi bergerak sikit yang mana? Sendi bergerak sikit, cakra rawan antara tulang vertebra dan rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey. So yang bergerak sikit yang ni. Ni. Yang ni dia bergerak sikit. Sebab tu kita boleh bongkokkan badan, sebab tulang belakang kita tu dia boleh bergerak. So ni dia boleh bergerak sikit. Okey. Kalau dia tak boleh bergerak, kita tak boleh nak bongkokkan badan. Okey. So dia boleh bergerak sedikit. Seterusnya sendi bebas bergerak. Sendi bebas bergerak ni ada banyak juga. Dan sendi bebas bergerak tu dia ada terbahagi kepada 2. Sendi ensel dan juga sendi lesung. Kita tengok satu-satu. Okey, yang ni pun boleh bergerak sedikit, cakra rawan. Okey, cakra rawan. Cakra rawan ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya cartilage disc. Ni cartilage disc.
cartilage dish ni disc dia antara tulang dengan tulang. Okay, so yang ni yang kalau ada orang masalah slip disc tu, bila masalah slip disc, tulang tu lari daripada tempat dia. Okay, cartilage disc ni dia lari daripada tempat dia. Tu yang ada masalah slip disc. So bila dia lari daripada tempat dia, orang tu akan rasa sakit sangat lah kalau nak bergerak. Okay, sebab apa? Cakra rawan ni dia dislocate, dia keluar daripada tempat dia. Okay, so cakra rawan pun sama, dia adalah sendi yang boleh bergerak sedikit. Okay, ni sendi bergerak sedikit. Next, sendi yang bebas bergerak adalah sendi lesung dengan sendi ensel. Okay, yang bebas bergerak sendi lesung dengan sendi ensel. Yang ni kalau bahasa Inggerisnya sendi lesung, ball and socket joint. Okay, dalam bahasa Inggeris sendi tu joint. Okay, dalam bahasa Inggeris sendi tu joint. So sendi lesung ataupun ball socket joint, kat mana ada sendi lesung ni? Dia antara bahu. Dia dekat bahu. Dan ada juga dekat punggung. Okay, sendi lesung ni dekat bahu dengan punggung. Sendi lesung ni membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Bermakna sendi ni kita boleh bergerak, kita boleh hayun tangan kita 360 darjah. Okay, contohnya macam tulang bahu ni. Okay, ni tulang bahu. So tulang bahu bila awak macam exercise ke, awak menari ke, awak boleh hayun tangan awak tu 360 darjah. Okay, boleh putar hayun tangan awak 360 darjah. Sebab apa? Ni macam ball, ni macam soket. Okay, ni tulang bahu so bila dia macam ball dengan soket ataupun sendi lesung dalam bahasa Melayunya, ni lesung. Ni lesung kan. Yang ni penumbuk dia. Apa namanya, lesung batu tu. Kan lesung batu kan awak tumbuk dalam tu kan. Okay. So yang ni bulat. Bila dia bulat, dia boleh berputar 360 darjah. Sebab tu tulang bahu awak tu bila awak menari ke apa, awak boleh putar 360 darjah. Okay, sama juga dengan tulang punggung. Okay, tulang punggung awak ni. Ni kat peha. Peha ni. Sebab tu peha awak boleh putar 360 darjah dalam semua arah. Okay. Yang tu sendi lesung. Okay. Berbentuk putaran dalam semua arah. Semua arah tu maksudnya 360 darjah boleh putar. Sebab tu kalau awak menari dandut ke, awak boleh pusing lah punggung awak tu 360 darjah. Okay, tapi sendi ensel. Sendi ensel tulang pada satu satah. Dia boleh bergerak pada satu satah saja. Bermakna dia boleh bergerak 180 darjah saja. Contohnya dekat mana? Contohnya dekat siku, tulang jari kaki. Okey, dekat siku awak. Contoh dekat siku awak. Okey, saya tunjuk gambar. Mana gambar? Okey, ni gambar awak. Hinge joint. Hinge joint ni adalah sendi ensel. Apa maksudnya? Kalau tangan awak ni, awak boleh bengkokkan ke depan ataupun awak luruskan tangan awak 180 darjah. Boleh tak awak ke belakangkan tangan awak macam tu? Boleh tak awak ke belakang macam tu? Siku awak ni elbow awak ni. Siku. Tak boleh. Boleh, cikgu. Tak boleh. Kalau siapa yang boleh tu memang dia gifted lah. Okay, so tak boleh patah ke belakang. So dia hanya satu satah saja. Sama juga dengan lutut awak tak boleh ke belakang. Okay, sebab dia bukan sendi lesung, dia sendi ensel. Dia macam pintu tak boleh patah belakang. Okay, sama juga dengan tulang jari. Jari awak boleh tak awak ke belakang kan? Tak boleh. Tu bermakna
bermakna dia seperti ensel pintu. Dia seperti ensel pintu. Ensel pintu dia tak boleh putar 360 darjah. Dia hanya 180 darjah saja boleh buka tutup. Okey. Tu sendi ensel dengan sendi lesung, dia adalah sendi yang bebas bergerak. Dua ni adalah sendi bebas bergerak. Next, kita tengok bahagian sendi. Ini bahagian sendi, saya lukislah sikit. Sendi adalah pertemuan antara tulang ke atas dengan tulang dekat bawah. Okey, ni tulang, dua tulang bertemu. Apabila dua tulang bertemu, tengah tu kita panggil sendi. Okey. So hujung tulang dia ada apa? Hujung tulang dia ada apa? Hujung tulang dia ada apa, girl? Rawan. Yes, rawan. Rawan ni adalah tulang yang lembut. Rawan ataupun kita panggil cartilage bahasa Inggeris. Okey, tulang rawan ni adalah macam tulang hidung awak. Tulang hidung awak kan lembut. Tulang hidung awak lembut. So tulang hidung tu adalah tulang rawan, tulang yang lembut. So tulang rawan ni dia apa function dia? Sebab dia tak nak bagi dua tulang tu bergesel ataupun dia akan protect kita punya bone lah daripada friction, daripada geseran. So dia akan reduce friction, dia akan mengurangkan geseran. Okay, sebab kalau tak ada rawan ni nanti kita punya tulang tu akan bergesel antara tulang dengan tulang. Okay, lagi. Okay, so antara tulang-tulang tu ada rawan. Rawan tu dia bertindak sebagai cushion kepada sendi, menyerap hentakan. Okay, so bila kita jatuh ke apa, kita taklah rasa sakit dekat tulang kita tu sebab rawan tu dia serap hentakan tu apabila kita jatuh. Mengurangkan geseran, reduce friction antara hujung-hujung tulang. So yang ni adalah masalah untuk orang-orang tua. Orang-orang tua kenapa bila dia berjalan dia rasa sakit? Sebab dia punya rawan tu dah haus. Dia dah haus, dah exhausted. So dia akan rasa sakit sebab tulangnya bergesel. Rawan juga melindungi tulang daripada menjadi haus. Okay, so yang ni okay. Yang ni. Ni penyakit apa? Ni penyakit apa ni, girl? Tulang ni. Jari-jari bengkak ni kenapa? Tak ni sendi dekat jari dia. Sendi di jari ni bengkak. Sebab apa? Sebab ni masalah orang tua. Orang tua yang tulang rawan dia dah haus. So tulang jari dia bergesel. Bila tulang jari dia bergesel, dia akan jadi bengkak. So ini adalah penyakit osteoarthritis. Inilah penyakit sendi. Okey, penyakit ni dia sakit lah, bila nak bergerak dia akan rasa sakit sebab tulang dia bergesel. Sebab apa? Sebab tulang rawan dia dah haus. Tapi kita ni muda-muda tak haus lagi lah. Okey. Next. Lagi dia ada kapsul kat sini. Dia ada kapsul. Kapsul ni dia akan protect kita punya joint lah. Dia akan melindungi sendi. Okay. Kapsul ialah tisu yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Membran synovial merembes bendali synovia ke dalam rongga synovia. Okey, buang benda tu. Sekejap. Membran yang warna membran warna merah tu. Okey. Okey, ni dalam kapsul lagi sekejap. Salah. Okay. So dalam ni ada membran synovia ataupun bahasa Inggerisnya synovial membrane. So tugas dia untuk menghasilkan cecair. Okey, yang saya buat bulat-bulat tu cecair. Yang ni cecair apa? Cecair synovia. Cecair bendali synovia. Dia akan menghasilkan
bendali synovial. Okey. So yang bulat-bulat tu dia macam air lah. Okey, yang bulat-bulat tu adalah bendali synovial. Okey, so ada dua yang membantu supaya tulang kita tidak bergeser. Yang pertama adalah tulang rawan, yang kedua adalah bendali synovial. So dekat bendali synovial ni dia ibarat minyak pelinci. So macam contohlah macam awak punya enjin kereta ke, macam rantai basikal kan. So rantai basikal tu kan kita kena letak minyak pelincir. Sebab apa kita kena letak minyak pelincir? Sebab kita tak nak bagi rantai tu bergeser. Okay, so minyak pelincir dekat celah-celah tulang. Okay. Merembes bendali synovial ke dalam rongga synovial. Rongga synovial tu ruang lah. Ruang dekat dalam ni adalah rongga synovial. Okey. Bendali synovial bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Okey, cecair ataupun bendali synovial dengan tulang rawan. Kalau tak ada dua ni, kita akan dapat penyakit osteoarthritis tadi. So penyakit tu mak saya pun dapat. So bila mak saya dapat, bila dia nak bergerak dia sakit. Sebab apa sakit? Sebab tulang tu bergeser. So bila dapat penyakit tu macam susahlah nak diubati.